Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berpuasa kepada semua. Alhamdulillah kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Boleh dengar semua? Kalau boleh dengar, raise hand. Raise hand. Boleh dengar ke? Okey okey. Right. Okey, boleh. Dan boleh nampak di skrin ya. Raise hand kalau nampak di skrin sana. Okey. Alright. Siapa tak puasa hari ni? Raise hand. Tak adalah. Gurau je lah ya. Kepada mereka yang moon coming, iaitu datang bulan lah kan, tak berpuasa lah. Tapi kepada kaum lelaki memang tak boleh lah tak puasa kan. Okey, baiklah. Jadi Alhamdulillah kita bersama-sama pada kali ini untuk kita buat update untuk bulan bulan April kali ini. Sebelum tu marilah kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Tapi kali ini tak ramai lah ya. Mungkin mereka ni tengah bersahur lagi kot. Ataupun yalah, waktu siang ni kan banyak komitmen, banyak benda nak buat. Minggu ni, hari ni hari Ahad. Jadi mungkin mereka tengah bersiap untuk persiapan hari raya dan sebagainya. Tapi tak apa, yang penting kita buat sesi begini secara kerap lah ya. Setiap bulan kita ada buat sekali untuk kita update ya beberapa perkara tentang bulan April dan seterusnya lah. Okey. Jadi untuk kali ini kita melihat kepada apa yang terjadi kepada bulan April lah ya. Sepatutnya kita tak buat program ini. Biasanya lah kita buat sebelah malam ya. Tapi memandangkan malam kita tarawih lah, moreh lagi lah, lepas tu tadarus lagi, jadi agak lewat lah, kita tak berbuat lah. Lagipun tengah penat lah dengan moreh tu kan. Jadi kita buat sebelah pagi, sebelah siang ini, dan kita pada hari ini adalah hari Ahad, iaitu hari Minggu yang terakhir untuk kita bersiap-siap untuk hari raya ni ya. Okey. Jadi mungkin raya terkejut tahun ni lagi sekali. Mungkin Jumaat ataupun hari Sabtu, kita tak tahulah ya. Tadi saya tengok bulan tadi macam dah kurang dah kan. Jadi tak tahulah apa yang akan diumumkan oleh penyimpan mohon besar kita pada hari Khamis nantilah ya. Tapi sebelum tu saya nak beritahu, kita sekarang ni alhamdulillah pada hari ini 16 April 2023, pada waktu ini jam 9.30 pagi ni, tadi 9.30 pagi ni sampai 11.30 pagi. Jadi maknanya 9.30 sampai 11.30 nanti adalah waktu energi. Waktu energi rezeki ya. Jadi kita kebetulan lah saya buat pada hari ini, saya pilih untuk 16 pada hari Ahad. Dan bila saya kira-kira, ada pula waktu untuk energi lah. Jadi maknanya anda yang hadir pada kali ini adalah bertuah lah ya, dapat sama-sama kita buat energi. Okey, saya akan doakan untuk anda. Lepas tu anda akan doakan untuk diri anda sendiri ya. Okey, jadi maksudnya sesi ini kita ada dua sesi, iaitu kita buat update dan kemudian kita buat sesi doa rezeki lah ya. Tapi kita tak buatlah energi rezeki untuk anda ya, sebab kita pun ada grup April. Grup April ni ramai, jadi saya terpaksa buat untuk diorang lah. Tapi untuk anda semua yang join pada hari ini ni, kali ini, waktu sekarang ni waktu energi rezeki. Jadi maksudnya kita boleh membuat aktiviti-aktiviti kerezekian lah ya. Antaranya ialah kita berdoa, kita mungkin boleh buat duha ke ya, soalan hajat ke, dan berdoa dan sebagainya lah. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kita berada dalam waktu energi. Nanti sekejap lagi kita akan ada waktu energi lagi. Okey, waktu energi ni untuk grup April ya. Kita akan buat grup April lah. Okey. Jadi untuk kali ini kita nak berada dalam bulan April, iaitu bulan
Ramadan, okey. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang bagus untuk kita yalah kita berpuasa lah, diwajibkan berpuasa ya. Sebab dalam apa ni dalil berpuasa ni surah Al-Baqarah ayat 183. 83 tu ya. Jadi maksudnya 83 ni salah satu angka ataupun pattern yang kita dapati tentang energi. Tentang energi ya. Jadi maksud 83 ni ada banyak ada banyak. Salah satunya adalah tentang energi ya. Jadi kebetulan puasa kita ni memang untuk kita mendapatkan energi sebenarnya ya. Banyak dalam kajian sains ya, kajian sains moden, sains perubatan juga mendapati bahawa kita berpuasa ni ada dia punya benefit dia, ada manfaat dia ya. Walaupun kita tak physically secara makan dan minum, kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, tetapi sebenarnya dia ada energi tu ya, dia ada energi. Kalau kita lihat kepada cakra kita tu ya, dia salah satu energi di bahagian perut kita tu adalah untuk kita menjana energi ya, kalau dari segi metafizik lah ya. Tapi dari segi sains pun memang membuahkan ataupun menjana energi daripada bawah tu, daripada perut kita ya. Sebab segala-segalanya, segala energi yang positif dan juga energi yang negatif juga datang daripada perut kita ya. Jadi maksudnya perut kita tu memang kita kena jagalah ya. Untuk kita buat sesuatu yang baik lah ya. Jadi maksudnya berpuasa ini memberikan kita energi fizikal ya, energi fizikal yang bagus ya. Lepas tu bila kita berpuasa, kita berpuasa ni bukan secara fizikal sahaja tetapi secara spiritual. Spiritual tu maksudnya kita menepati ataupun mengikut hukum daripada agama lah ya. Maksudnya spiritual ni tentang agama jadi maksudnya kita buat tarawih, kita buat tadarus, kita buat doa dan sebagainya lah ya, maksud benda-benda spiritual lah. Jadi maksudnya berpuasa kita ni Ramadan ni ada energi spiritual, fizikal, yang kedua ada energi spiritual ya. Okey, yang ketiga adalah energi mental ya. Jadi maksudnya bila kita berpuasa, kita ni macam menyediakan ataupun mempersiapkan diri kita ni untuk sesuatu yang tentang energi mental ya. Jadi energi mental ni adalah untuk kita dalam fikiran kita, tentang mental kita ni untuk orang kata yalah berpuasa ni untuk meningkatkan kita keprihatinan kita kepada orang yang miskin, yang tak dapat makan, yang makan pun sekali mungkin sehari ataupun tak makan langsung. Jadi macam tu dia memberikan kita satu mental yang kuat lah ya. Jadi bagi kita mental yang kuat untuk kita meneruskan kehidupan kita untuk 9 bulan akan datang ya. Lepas Ramadan ni Syawal dan sebagainya, maknanya dia menjana kita mental untuk yang baik lah ya, untuk 9 bulan akan datang. Maknanya bulan Ramadan ni adalah untuk membuat persiapan kita secara mental kita untuk yalah menahan diri daripada makan, berusaha dan buat sesuatu tu tanpa kita menggunakan makanan dan sebagainya lah. Itu maksudnya untuk mental kita lah ya. Okey, jadi maksudnya di sini dalam bulan puasa ni ada 3 ya, iaitu energi fizikal, kemudian energi mental, kemudian energi spiritual ya. Jadi kebanyakan orang di satu dunia ataupun di seluruh dunia ni mereka buat energi fizikal sahaja. Tapi mental dengan fizik dengan spiritual mereka tak berapa ni sangatlah ya. Tapi kalau macam kita ni sebagai orang Islam ni, kita ada 3 sekali, iaitu energi fizikal, energi spiritual dan juga energi mental ya. Tapi energi mental dengan spiritual ni anda kena sendiri buatlah ya. Memang di situlah cara dia kan. Memang cara dia macam tu, jadi memang anda yang kena buat ya. Okey, tapi ada satu lagi. Ada satu lagi energi, iaitu energi metafizikal. Jadi ini yang sering ramai orang lupa lah ya. Tapi kita nak bagi kesedaran bahawa sebenarnya energi metafizikal ni memang sesuatu yang kita kena buat lah ya. Okey, energi metafizikal ni berkaitan dengan kewangan, kasih sayang, cemerlang akademik, kesultanan dan seumpamanya lah ya, tentang yang metafizikal yang kita cerita dalam blog ataupun dalam Weebly ataupun dalam Instagram tu tentang metafizikal ya. Sebab saya lebih kepada metafizikal ya. Okey, jadi maksudnya metafizikal ni kita kena buat juga.
Sebab dalam energi spiritual ni, yang negatif, yang positif akan dua-dua berlaku. Ya, cuma ingatkan, tahun 2023 ni 2 campur 0 campur 2 campur 3 jadi 7. Ya, jadi 7. Jadi 7 ni dia punya maksud dia sangat tak bagus lah, ya. Lebih tak bagus daripada yang bagusnya. Ada bagusnya, tapi yang tak bagusnya ialah tahun ni tahun ujian mental. Ujian mental, ya. Kita dapati bahawa ramai orang rasa susah hati, rasa tak berapa tenang dan sebagainya sebab tengah ujian mental ni, ya. Kita tengok macam fenomena-fenomena artis yang bercerai dan sebagainya sebab mereka ni tak berapa nak persiapan daripada mental sebenarnya, ya. Itu nak menguji mental kita. Jadi walaupun kita membuat perkara-perkara spiritual, tapi ujian tu masih ada. Ujian tu dalam bentuk lebih kurang kita kata negatif lah, dia masih ada, ya. Okey, jadi maksudnya dalam tahun ini dia menguji kita. Tetapi untuk energi metafizikal ni dia ada positif dan negatifnya. Tapi apa yang kita buat adalah untuk mencari energi positif, ya. Contohnya macam 16 hari bulan 4 2023 hari ni, ya, hari ni dalam waktu ini 9.30 ni sampai pukul 11.30 nanti, 11.30 nanti kita berada dalam energi yang positif. Sebab begini, energi positif ni memang kita kena usaha. Kena usaha, ya. Yelah, orang kata leceh lah, ataupun tak ada masa lah, ataupun berat lah dan sebagainya. Tapi kita kena usaha, ya. Sebab energi metafizik ni secara metafizikal ni, yang negatif ni dia selalu datang tanpa kita duga, tanpa kita suka dan tanpa kita undang, dia akan datang, ya. Okey, sebagai contoh kalau anda tengok pada skrin anda sekarang ni, okey, saya keluarkan Datuk Seri Ahmad Maslan ni. Okey, dia berceritalah Timbalan Menteri Kewangan, ya. Okey, dia kata EPF ataupun KWSP tak dapat nak dikeluarkan lagi lah. Nama pun dah keluar kali keempat, ya. So maknanya kali kelima ni, nak keluar kali kelima ni, okay? Tak boleh dah, ya. Jadi maksudnya di situ adalah kalau kita lihat dari segi metafizikal, dia ni adalah energi negatif. Sebab kita duit ada dalam apa ni EPF tu, tapi tak dapat nak keluar. Ini dipanggil sebagai blocking star. Okay. So dalam kita punya kehidupan ini kita ada blocking star, ya. Kalau blocking star tu, ini contoh lah, ya. Ini contoh di mana dia menjadikan kita ada energi blocking star, ya. So maknanya memang tak boleh lah, kan. Kalau cakap nak keluarkan tu memang tak boleh lah. Tapi kita pernah berdoa dan kita pernah buat energi. Pada tahun 2020 dan 2021 pernah keluar EPF 4 kali lepas tu. Okay. Jadi maksudnya itu dipanggil energi virtual star, kekayaan. Dapatlah merasa 10,000, kan. Siapa nak bagi, kan. Tapi kali ini energi blocking star tu dah blocking dah, kan. Sangat-sangat blocking kita lah, ya. Jadi maksudnya itulah contoh energi blocking star. Jadi maksudnya kita ni memang dipengaruhi oleh energi negatif. Sebab tu kita kena cari energi yang positif ni. Contohnya pada 16 hari bulan 4 2023 hari ini, jam 9.30 sampai 11.30 pagi ni, waktu energi yang positif. Mana dalam keadaan energi positif itu kita manfaat lah. Manfaat tu seperti kita buat aktiviti kewangan, seperti update IG ke ataupun Facebook ke, ataupun buat promosi ke kewangan, ataupun anda buka account bank, anda susun tabung anda ataupun goals anda dan sebagainya, ya. Apa juga tentang kewangan lah, ya. Jadi itu dipanggil energi metafizikal lah, ya. Jadi maksudnya untuk bulan April ini jangan kita tinggalkan energi metafizikal lah, ya. Maksudnya tentang kewangan pun kita kena tengok juga, ya, tentang kewangan. Bukanlah kita nak jadi jutawan tu nak bermewah-mewahan, nak ada kapal laut, nak ada jet apa semua, itu bonus, itu mungkin nombor 2 lah. Yang penting ialah kita menyimpan ataupun ada simpanan untuk persaraan kita, ya. Kalau ikutkan persaraan ni dah jadi
dah berjuta dah kan. Jadi maksudnya itu yang kita nak nak apa ni, sasar itulah ya. Okey, jadi maksudnya itulah yang kita lihat kepada apa yang berlaku kepada bulan April. Jadi bulan April ni ada satu bulan yang istimewa. Kenapa ya? Sebab bulan April ini sebenarnya kalau ikutkan dari bahasa Latin, ya, bahasa Latin yang purba ni, dia kata April ni berasal, maksud April ni adalah pembukaan, opening. Jadi maksudnya bulan 4 ni adalah bulan opening, bulan pembukaan. Kalau ikutkanlah, sebab kalau ikutkan zaman dulu, dunia barat ni bulan April ni maksudnya mereka dah mula nak menanam, nak apa ni, mencucuk tanam dan apa ni, buat pertanian dan sebagainya lah. Maknanya dia opening, ya, pembukaan, dan berubahnya daripada satu musim winter kepada satu musim yang lebih baik lagi untuk mereka menanam lah. Jadi maknanya bulan April ni bulan yang pembukaan. Jadi ia sangat istimewa untuk kita ya. Okey, jadi dan juga bulan April ni kebetulan lah, April 2023 ni sama juga, kita menyambut dengan apa ni, berpuasa kan. Tapi dalam bulan April 2023 ni juga kita ada istimewanya, kita ada apa ni dikatakan sebagai gerhana matahari pada 20 April. Hari Khamis ni lah, 20 April. Jadi kalau gerhana matahari tu nak buat apa? Tengok je lah kan, ataupun biar je lah, gerhana lah, apalah gerhana lah. Tapi untuk metafizikal, gerhana matahari ni memang satu simbolik, satu benda untuk kita masuk ke fasa baru, dunia baru. Jadi maksudnya kita nak tinggalkanlah dunia lama. Tapi sebenarnya nak tinggalkan dunia lama tu masa gerhana bulan. Tapi gerhana bulan tu lambat lagi lah. Tapi yang penting sekali kita nak masuk ke dunia baru ni. Nak masuk dunia baru ni. Maksudnya kita nak masuk dunia baru, tentulah kita nak baru, nak langsir baru, ya, nak baju baru, nak kasut baru dan sebagainya lah. Kebetulan lah, ya, raya 21 ataupun 22 April ni memang dah masuk dunia baru lah, nak raya lah kan. Macam tu lah. Jadi istimewa tu bulan apa ni, April ni ya. Jadi maksudnya dan juga gerhana matahari ni bukan kita tengok aja. Dalam Islam juga menyarankan kita buat solat sunat gerhana. Jadi maksudnya ada keperluan ataupun ke apa ni, ada spiritual di situ. Ada spiritual di situ. Daripada metafizikalnya, gerhana matahari ni lah simbolik untuk masuk ke dunia baru kan, masuk dunia baru. Jadi cara spiritual pun ada juga. Okey, jadi maksudnya apa yang kita kena buat masa gerhana matahari ni? Kata matahari ni biasalah kita mandi. Tapi mandi tu mandi istimewa lah sikit. Mandi garam kata ya. Tapi janganlah mandi garam saja, sebab garam ni dia menghapuskan aura kita, frekuensi kita semua. Maknanya lepas mandi garam, mandi bunga. Kalau tak ada bunga pun apa ni, pakailah EO ke, pati bunga ke dan sebagainya, boleh je lah ya, asalkan kita istimewa sikit lah mandi tu ya. Kalau kita pakai sabun tu, sabun istimewa sikit lah ya, sebab dia orang kata event yang istimewa kan. Jadi maksudnya kita buat apa ni, pada Khamis ni jangan lupa dia waktu dia tengah hari tau. Jadi siapa yang tak bercuti, siapa yang cikgu-cikgu tu dah cuti dah kan. Kalau yang bekerja lagi tak tahulah. Tapi sebenarnya anda boleh buat mandian itu daripada tengah hari sampai ke kalau boleh lah, jangan lambat-lambat sangat. Mana balik pada pejabat tu sebelum buka puasa tu mandi dulu. Jangan terus makan pula, tapi mandi dulu So maknanya untuk bulan untuk gerhana matahari nanti waktu dia tengah hari ya, waktu dia tengah hari tau untuk mandi. Tapi kalau anda terlajak sikit sampai waktu pukul 6 ke, boleh lah tu ya, sebelum pukul 7 sebelum anda buka puasa tu boleh lagi lah ya. Jadi maksudnya itu dia punya signifikan dia ya, kepentingan gerhana matahari itu ya. Jadi untuk gerhana matahari ni fenomena lah masuk ke dunia baru. Jadi anda niatlah nak jadi cantik ke kan? Nak jadi lebih romantis ke kan, ataupun nak nak lebih sihat, nak lebih kaya, nak lebih
dihormati dan sebagainya lah. Nak benda-benda baru, ya, nak benda baru macam budak-budak nak benda baru, ya, macam nak benda hari raya ni, nak benda baru semuanya, macam itulah. Okey, tapi kita kena sambutnya dengan secara metafizikal, ya. Spiritualnya kita doa, kita takbir, kita sedekah, sebenarnya ada khutbah kan. Kalau siapa yang orang kata ada kelapangan pergi ke masjid tu, adalah dia punya khutbah dia lah. Tapi kalau tak dapat, tak apa, buat solat sunat gerhana lah, ya. Okey, jadi maksudnya itu dia punya solat gerhana. Tapi dalam solat gerhana tu anda boleh buat macam-macam jugalah, ya. Untuk kita berniat, untuk kita adanya spiritual tu, ada dia punya kaedah-kaedah dia tersendirilah. Okey. Okey, jadi maksudnya itu dia punya jangan dilupakan pada 20 April tu. Jadi 20 April ni adalah 29 29 Ramadan lah, Okey, jadi maksudnya dia adalah malam ganjil lah, ya. Malam ganjil itu, jadi maksudnya malam ganjil untuk kita pada malam sebelumnya, maknanya 20 hari bulan tu, ya, malam tu yalah, mungkin kalau tidak raya lagi, maksudnya kita boleh untuk buat ibadah-ibadah yang berkaitan lah. Okey. Dan juga, okey, kalau dekat skrin tu anda tengok, kalau yalah anda ada bahan-bahan seperti bunga, kalau dapat bunga kemboja ke, bunga kenanga ke, bunga cempaka ke, okey, ambil, dan juga anda hantar ke WhatsApp saya lah, okey, ataupun Telegram, ya. Dan juga pati bunga ke, essential oil ke, apa-apa juga, semua wangian lah, ataupun tak ada langsung pun, harum minyak wangi pun boleh lah, ya, ataupun minyak cakapak pun boleh jugalah. Okey, minyak yui pun boleh jugalah, ya, sebab nak haruman lah, ya. Okey. Lepas tu kalau ada, ya, kalau garam bukit, kalau ada garam aura, dan juga limau purut, ya. Limau purut tu kita nak buat macam sabun lah, ya, macam kita nak scrub, ya, scrub badan, scrub muka dan sebagainya. Dan juga sedikit kunyit, halia dan asam jawa. Okey, kunyit, halia dan asam jawa kita masukkan dan kita goreng. Bukanlah. Sebenarnya kunyit dan halia dan asam jawa ni secukup untuk kita buat mandian lah, ya. Janganlah asam jawa satu bekas tu. Jadi maksud bau asam jawa pula lah. Jadi maksudnya ada sedikit asam jawa, sedikit halia, potong halus-halus, ya, kunyit dan sebagainya. Ini dipanggil mandian herba sebenarnya, ya. Yang untuk kita keluar daripada dunia lama nak masuk ke dunia baru ni, nak kena segar sikit, ya. Okey, jadi maksudnya ada air mineral dan kain basahan dan sebagainya. Anda ada tu, hantar gambar yang anda ambil tu kepada saya pada 19 April. Kebetulan 19 April ni kita ada hari energi. Okey. Jadi hari energi tu kita energikan gambar anda tu. Jadi 20 hari bulan selepas itu anda buat mandian lah. Okey. Yelah, orang kata bahan-bahan ni seeloknya, sebaiknya dienergikan, ya. Kalau kita tak energi pun boleh, tak kisah, tapi ada energi, ada dia punya khasiat dia lah, ya. Okey, jadi maksudnya hantarkan gambar kepada saya lah. Bercakap tentang 19 hari bulan, ya. 19 hari bulan ni memang hari energi, dan juga 19 hari bulan ni sebenarnya hari energi yang berpolar Six Dragon. Dia panggil Six Dragon of Wealth. Six Dragon of Wealth ni salah satu contohnya ialah Datuk Seri Utama Tengku Zafrul. Sebenarnya Tengku Zafrul ni dia lahir, dia bukannya lahir Six Wealth Six Dragon of Wealth, tapi dia punya tempoh masa dia daripada 2013 sampai 2022 tu adalah tempoh dia. Kebetulan dia naik jadi CEO CIMB, kemudian dilantik sebagai Menteri Kewangan. Jadi maksudnya wealth, dragon wealth tu. Dia bukannya biasa-biasa kan. Dia dragon tu. Okey. Dan juga tarikh lahir seperti calon World Bank kita. Tak lama lagi lepas ni kita ada calon World Bank, ya. Calon World Bank ni dia punya tarikh lahir dia memang Dragon of Wealth. Okey. Jadi Dragon of Wealth ni maksudnya dia ada pola-pola seperti 769, 38, jadi 456, 96, 36 sebagainya itulah. Jadi dia punya ini memang pasal Dragon of Wealth lah, ya. Okey, jadi maksudnya dia mempunyai kelebihan di situ. Jadi kita yalah kalau boleh lah, ya, kalau boleh kita nak
macam itu juga ya, macam ada keupayaan kepada itu. Bukanlah kita ni dilantik sebagai World Bank ya, ataupun jadi jadi macam Menteri Kewangan tu, tapi sebenarnya kita ada energi itu ya. Sebab seperti mana saya kata, energi metafizikal ni kita kena usaha untuk ada ya. Kalau tidak, energi negatif tu sentiasa ada ya. Sebab kepada mereka yang bekerja, anda memang ada energi negatifnya, iaitu EPF anda dalam EPF, tersimpan dalam EPF. Itu energi blocking star tu. Okay. Jadi maksudnya kalau anda lihat pada skrin ini, dia ada 76938 573, itu dia punya Dragon of Wealth. Boleh jadi, yalah orang kata boleh jadi World Bank punya presiden tu kan. Itu jadi dia punya contoh lah ya. Jadi maksudnya bulan April ni banyak aktiviti tau. Banyak aktiviti yang boleh anda sediakan, terutamanya 10 orang kata hari terakhir ni, kebetulan 10 akhir ni ada gerhana matahari, ada 19 April ni ada Six Dragon of Wealth dan sebagainya lah ya. Jadi maksudnya manfaat lah, kalau boleh cuti lah 19 bulan tu ya. Dan 20 bulan kalau boleh cuti lah ya, untuk anda buat aktiviti-aktiviti metafizikal ini ya. Okey, jadi maksudnya itu persiapannya ya. Selain kita bersiap untuk hari raya, jadi kita bersiap untuk energi metafizikal kita lah ya. Okey, so anda semua dah prepare untuk hari raya ke? Okey, raise hand siapa yang dah prepare untuk hari raya? Dah beli belah ke? Dah beli kuih raya ke? Baju raya ke? Ada tak? Ada yang dah prepare baju raya apa semua? Oh, belum lagi ni lah. Okey, tak apalah. Nanti lepas ni, jangan ke mana-mana. Lepas ni 11.30 nanti, sampai 11.30 lah. Anda buatlah sedikit doa, sedikit baca Quran ke apa ke, untuk anda, mohon untuk kewangan dan sebagainya. Lepas tu, pukul 12 nanti anda keluar lah, ya, pergi membeli belah dan sebagainya lah. Ya. Okey, jadi maksudnya ini yang kita nak lakukan lah. Okey, sebenarnya saya beritahu tadi, pada hari ini 16 bulan April 2023 adalah hari energi rezeki, dan waktunya adalah kebetulan 9.30 ni sampai 11.30. Jadi maksudnya kita ada lebih kurang sejam lagi. Okey, apa yang kita nak lakukan sekarang ni, saya akan buat doa sedikit dan anda aminkan. Okey, lepas tu anda pula doa. Dan saya aminkan. Maknanya kita buat dua sesi lah. Okay? Kita buat dua hala ya untuk doa lah. Jadi untuk anda doa ni, kewangan, pelaburan dan sebagainya lah. Sebab waktu energi yang kita ada sekarang ni, dia ada 4 jenis energi. 4 jenis energi, iaitu yang pertama, energi Wealth Great Treasurer. Okay, Wealth Great Treasurer ni lah tentang rezeki daripada perniagaan. Ya, sebab perniagaan ini sesuatu yang dikatakan sebagai berat lah ya. Contohnya orang yang nak buat lemak ke ataupun kuih ke, pukul 4 pagi dah bangun dah ya. Okey. Pukul 3 pagi, 4 pagi dah bangun, dah siapkan barangan dan sebagainya untuk mereka buat jualan dan sebagainya lah. Jadi benda ni agak berat ya. Jadi maknanya kita perlukan energi ni ya, sebagai usahawan ni ya. Okey, kemudian kita ada Wealth Great Martial Artist ya, pada waktu ini martial artist, iaitu daripada rezeki daripada dunia kewangan. Okey, dunia kewangan ni mungkin nanti anda nak buat loan, senanglah ya, ataupun anda nak buat sesuatu pasal pelaburan tentang kewangan ya, dalam unit trust ke dan bursa saham ke dan sebagainya, dia akan memudahkan kita nak lah ya. Sebab energi-energi negatif ni selalu kacau kita ya. Adanya blocking star lah, vacuum star lah. So maknanya sekarang inilah waktu yang positifnya untuk kita buat ya. Okay, lepas tu yang ketiga, dia ada great financial. Great financial ni pembiayaan ya, rezeki daripada pembiayaan ya. Jadi kalau kita doa untuk pembiayaan ni, tahu kita dapat grant ke ya, ataupun kita dapat ada orang invest pada kita, sebagainya lah ya. Jadi itu kita punya memohon ya, ataupun kita nak dapatkan energi pada waktu itulah. Okey. Dan juga yang satu lagi adalah great virtual star. Virtual star ni ya. Virtual star ni tentang kekayaan lah ya, kekayaan. Jadi kita nak dia datangkanlah kekayaan ya. Datangkan kekayaan kita ni
kekayaan ini maknanya yang berlipat ganda. Ya, berlipat ganda ya. Jadi manalah tahu kan EPF tu boleh keluar lagi. Tak tahulah ya. Semua ni berserah kepada ketentuannya lah. Kita berusaha, dia yang memakbulkan apa yang kita nak lah. Okay? Okay, jadi maksudnya itu yang kita nak buat sekarang ini. Okay, jadi tapi kita nak doa ni bukan kita doa kosong je. Kena ada bahan lah. Ya. Okay, maknanya satu ialah air mineral. Okay, jangan minum. Okay, kita buka, jangan minum tahu. Nanti bila buka puasa nanti baru minum. Okay. Alright, jadi maknanya ada air mineral. Ya, sebab kita bila nak berdoa ni ada dia punya air lah. Alah, kat masjid pun bila nak baca Yasin pun buka air juga. Alah, salah apa pun ya. Okay. Alright, yang kedua kita ada EO ataupun essential oil ataupun anda punya haruman ke, tak kisahlah ya, minyak wangi ke, minyak cakapak pun boleh, tak kisah apa-apa pun ya. Okey, jadi ada haruman dibukanya dia punya tudung dia. Okey, kemudian anda ada emas. Kalau saya tak ada lah. Emas macam ni je lah emas saya ni. Tapi ini 20 gram ni. Okey. Jadi maksudnya ada emas. Okey, itu doa juga. Kemudian anda dompet lah. Tentunya dompet mesti ada kan. Okey, ada kad ATM dan sebagainya kat situlah. Okey, dan juga duit. Duit nombor siri ni. Kalau boleh nombor yang cantik lah. Seperti ada nombor 769 ni ya. Ada 38 dan sebagainya lah ya. Tapi yang penting dia kalau boleh lah. Kalau nak jadikan dia sebagai ibu duit ni, dia kena cantik lah ya. Dia kena macam tak ada berlipat, tak ada keronyok ya. Jadi maksudnya dia punya istimewa kat situ lah. Nama pun ibu duit kan. Jadi maksudnya kita kena cari ibu-ibu yang ramai ni. Okay. Jadi ibu-ibu yang ramai tu maksudnya kita kumpul banyak-banyak. Dah banyak tu berbelanja lah kan. Kita berbelanja lah kan. Jadi maksudnya bila kita satu disiplin sebenarnya untuk kita kumpul duit yang nombor-nombor cantik macam ni lah ya. Okay. Jadi maksudnya itu nombor yang kita nak lah. Okay, jadi kita dah ada semua bahan-bahan ini. Dah ada duit, dah ada dompet, dah ada air, dah ada EO dan sebagainya. Jadi tak tahulah kalau anda nak ada geran ke apa ke, bolehlah ambil je, anda letak kat depan ni. Untuk kita doakan lah ya. Okey. Jadi maksudnya kita akan buat sama-sama tentang doa ini. Okey, yang pertama saya akan doakan dulu sedikit. Lepas tu anda aminkanlah, anda aminkan je. Mungkin anda masa tu anda boleh fikirkan apa yang anda nak doa selepas saya lah. Lepas saya ni anda pula doa ya. Anda pula doa, saya akan aminkan. Okey. Jadi mudah-mudahan dalam waktu energi ni ya antara 9:30 hingga 11:30 pagi ni ya ada dia punya manfaat untuk kita lah. Kalau boleh buka lah tingkap ataupun sedikit pintu ke, buka sikit lah ya sebab angin daripada luar ni. Saya sekarang ni berada di pantai ni. Okey, tak adalah. Ini gambar background je kan. Jadi maksudnya kita berada dalam sebab udara ya, sebab kita nak bernafas tu ya, kita nak energi tu masuk dalam diri kita ni melalui pernafasan lah ya. Okey. Jadi anda semua dah ada bahan? Okey, dah ada bahan semua. Kita nak buat doa lah. Okey. So semua dah bersedia? Okey, dah bersedia? Raise hand. Okey, raise hand. Okey. Alright, kita dah bersedia. Okey, saya akan buatkan dulu doanya dan selepas ini anda pula yang berdoa lah ya. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afina fi jasadina wa ziyaratan fa'imina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qulbal maus wa rahmatan 'indal maus wa maghfiratan ba'dal maus. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama taqulana aida li wa'allina wa akhina ayatan min warzuqna wa anta razikin inna hadza rizqana ma lahu min nafad. Allahumma rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir inna a'tainaka lakautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Inna anzarnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakati wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu fa'fu anna wa liwadaya arhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tayyahum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Okey, selepas ini anda pula doa ya. Anda doa dan saya aminkan ya, saya aminkan. Okey, jadi maksudnya anda kalau boleh apa ni, doa tu ada 4 perkara lah ya. Yang pertama, untung rezeki daripada perniagaan. Jadi maksudnya adalah kita untung rezeki kita berniaga macam itulah ya. Okey. Dan kemudian daripada institusi kewangan, jadi kita dapatlah apa ni, grant ke ataupun modal ke ataupun orang yang suntik modal jadi partner kita dan sebagainya. Yang ketiga, dapat pembiayaan ya. Pembiayaan ni daripada tadilah macam orang kata tentang kewangan jugalah ya. Maksudnya suntik modal dan sebagainya. Okey. Yang keempat adalah keuntungan yang berlipat ganda, virtuous star sebab dia virtuous star. Jadi kita mohonlah rezeki yang kita ni berlipat ganda dan seumpama lah ya. Okey. Jadi maksudnya kita akan ada 4 perkara itu. Anda tak kisahlah bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, bahasa Melayu ke, bahasa Jawa ke, boleh je lah ya. Janji anda buat doa itu. Okey. Jadi sekarang ni sama-sama kita dah dengan dan anda berdoa lah. Mulakan doa anda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Allah, amin ya Rahim, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Allah, amin ya Rahim. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Allah, amin ya Rahim, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Allah, amin ya Rahim. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita baca Ya Syakur. Ya Syakur ni sebanyak 41 kali ya. Alhamdulillah. Okey, jadi maknanya kita dah buat sedikit doa ya. Mudah-mudahan Allah Taala makbulkan permintaan kita ni dalam bulan Ramadan pula tu. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah akan makbulkanlah. Okey, jadi maksudnya sebenarnya doa-doa seperti ini boleh je buat bila-bila kan. Lepas solat Zuhur ke, solat Maghrib ke, tak kisah bila-bila. Tapi kita mengikut orang kata secara metafizikal, iaitu ada waktu dia ya, iaitu 11 sampai 11.30 nanti ya. Okey.
Jadi 11.30 nanti jangan dilupakan lah ya, untuk anda buat sedikit lagi doa-doa berterusan lah. Okey. Jadi kita ada apa ni program energi juga kepada grup April ya. Grup April nanti lepas ni kita ada buat lah. Okey. Okey, tapi kalau anda semua yang berdoa ini, yalah mana tahu dapat duit raya ke kan? Dapat duit raya ke, dah besar-besar panjang ni tak dapat duit raya lagi kan? Tak tahulah ya. Mana tahu dapat duit raya lagi dan sebagainya. Jadi rezeki tu akan bertambah lah ya. Jadi maksudnya kita kena sentiasa, sebenarnya kita kena sentiasa berdoa ni ya. Sebab dua doa ni, dia nak orang kata membatasi kita ataupun mengasingkan kita daripada energi negatif ni ya. Sebab energi negatif ni selalu datang. Datang je. Vacuum star sebenarnya bukan saja 10 tahun. Tapi ada tahun-tahun tertentu. Kadang-kadang dia selang berapa tahun dia datang. Selang berapa tahun dia datang. Jadi maksudnya kita ni memang kena ada vacuum. Ya? Dan juga ada blocking star dan banyak lagi lah energi negatif. Jadi kita ni terpaksa lah. Ya? Terpaksa berjuang, berikhtiar, berusaha untuk kita cari energi-energi positif ni. Ya? Untuk kita menampan energi negatif yang datang kepada kita lah. Ya? Okey, jadi maksudnya itu dia punya kaedah kita pada apa ni bulan April inilah. Okey, dan juga bulan April ini kita tahu bahawa ada dia punya apa ni fenomenanya. Okey, kalau anda lihat pada skrin sekarang ni, cautionnya adalah finance, logistik dan security. Ini untuk bulan Mac dan April ya. Bulan Mac dan April ni dia punya ni adalah metal ya. Jadi maksudnya pada bulan Mac lalu berlakunya bank-bank negara, bank-bank dunia, bank-bank yang terbesar di Amerika Syarikat dan sebagainya tumbang ya. Jadi maksudnya caution lah ya. Jadi caution tentang apa ni berkaitan dengan kewangan. Sebenarnya caution untuk ini berterusan hingga bulan Mei dan Jun. Jadi maksudnya metal ni tentang kewangan ni masih dalam fasa caution lah ya. Okey. Jadi metal ni untuk bulan Mac, April, Mei dan Jun pun metal juga ya. Tapi untuk siapa yang terlibat dengan buat telco ke, yang buat kosmetik, culinary, masakan kan. Ini bulan yang bagus lah sebab bulan opportunity. Okey. Jadi bulan opportunity ni March, April. Kebetulan April ni nak raya kan. Bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh buat sesuatu tentang makanan lah. Dan bulan Mei dan Jun adalah fire juga. Fire juga. Jadi siapa yang ada nak mencari duit lebih tu bolehlah terlibat dengan elemen fire, iaitu tentang telco, communication macam SIM card ke dan sebagainya. Kosmetik pun boleh ya, buat kosmetik, culinary ni makanan, tak semesti kita masak. Makanan tu maksudnya makanan yang dah siap pun boleh, seperti kerepek, kuih bahulu yang dah siap masak apa semua. Oil and gas ni jual tong gas je lah. Ya. Ataupun ini untuk orang yang kerja oil and gas ya. Tapi kalau kita ni apa yang kena mengena dengan oil and gas tu bolehlah kita terlibat sama ya. Okey. Jadi ini untuk bulan April lah. Okey, jadi maksudnya nanti kita akan berjumpa lagi pada bulan Mei. Okay, kita tak tahu tarikhnya lagi. Bukannya bulan raya lah. Kita mungkin buat sebelah malam kot. Sebelah malam hari biasa. Sebab Sabtu Ahad ni, Sabtu Ahad untuk bulan Mei ni akan penuh dengan orang kata apa ni, rumah tu buka kan. Jadi tak sempat lah. Ataupun kita tak dapat nak buat apa ni, program ini di sebelah siang lah. Cuma hari ini je lah. Hari ini untuk kita berpuasa, kita buat sebelah siang lah. Okay. Jadi untuk itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda, dan juga saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada anda. Minal afizin wal faizin. Okay, dan juga mohon maaf kepada apa yang saya dah lakukan yang mungkin terguris apa ni perasaan dan sebagainya. Kita kosong-kosong lah ya, kata kosong-kosong lah, senang okey. Dan juga kita berdoakanlah semoga ibadah kita ni diterima oleh Allah Taala lah. Okey. Jadi semoga kita mendapat keberkatan daripada apa yang kita lakukan lah. Okey. Dan juga untuk kita bulan April ini kita pembukaan
Dia sebenarnya pembukaan ni salah satu benda yang kita nak buka ni adalah tentang ialah kita punya tema kita lebih kepada kewangan. Jadi mana lebih kepada kewangan, maknanya kita nak membuka tentang apa ni, orang kata kewangan lah. Jadi maksudnya bulan April ni lah satu bulan yang sesuai untuk kita pegang duit. Kita pegang duit, kita ada duit, kita simpan duit lah. Mana kita nak memulakan lah ni. Jadi kalau anda ada anak-anak nanti dapat duit raya nanti, jangan digunakan semua sekali, tapi simpan. Maknanya bulan April ni permulaan. Permulaan untuk anda buat simpanan, untuk anda membuat kewangan yang lebih baik lagi dan sebagainya lah. Itu dia punya kaedah-kaedahnya lah kan. Okay? Jadi maksudnya itu yang kita yang kita harapkan dan doakanlah ya, semoga semuanya akan berjalan lancar lah ya. Okey, jadi maksudnya ini yang kita lakukan pada bulan April, dia punya energi tu. Kalau ikutkan kita punya graf Malaysia rendah ya, bulan April ni paling rendah. Dalam tahun 2023 ni, orang kata April paling rendah ya. April yang paling rendah, dan yalah, rendah ini maksudnya banyak kewangan duit keluar ya, kebetulan raya ni dan sebagainya, duit banyak keluar lah. Okey, tapi alhamdulillah lah, kerajaan Malaysia telah prihatin, dia bagi kita gaji lebih awal lah ya. Okey, jadi kepada semua. Okey, buka mute. Okey, Selamat Hari okey. Selamat Hari Raya Datuk. Selamat Raya. Selamat Raya Maaf kalau ada salah silap. mudah-mudahan Salah kita ilmunya. diterima ibadahnya Allah Ta'ala. Selamat Raya. Selamat Raya semua. Raya Selamat Raya semua. Terima kasih, Datuk. Semoga menjadi kaya, bahagia di akhirat. Amin. Semuanya dalam keadaan yang baik, tenang, kesihatan yang baik ya. Tenang yang baik berterusan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam. Terima kasih, Datuk. Terima kasih semua.